Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar. Berita panas malam ini dipetik dari Astro Awani bertajuk Razali buat laporan polis terhadap Anwar Ahmad Zahid. Berita penuh. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris membuat laporan polis terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung fitnah serta dakwaan ke atas pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Razali mendakwa Anwar dan Ahmad Zahid serta sekutu mereka cuba menghancurkan kepimpinan PN dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bagi melumpuhkan kekuatan politik gabungan parti itu untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN di 6 negeri akan datang. Menurutnya, ia termasuk membekukan akaun bank Bersatu dan mendakwa serta mengheret kepimpinan parti berkenaan ke mahkamah. Pada 6 Disember 2022, saya telah menonton televisyen. Anwar sebagai Menteri Keuangan mendakwa kerajaan di bawah Muhyiddin telah menyeleweng RM600 bilion pakej ekonomi. Dakwaan tersebut jelas adalah fitnah dan tomahan palsu apabila RM600 bilion diturunkan kepada 530 bilion ringgit sehingga ke RM92.5 bilion ringgit kemudiannya kepada RM4.5 bilion sehingga akhirnya kepada RM300 juta ringgit sahaja. Ahmad Zahid menerusi ucapan Perhimpunan Agung UMNO PAU pada Januari lalu menyatakan akan wujud kluster mahkamah dalam kalangan pemimpin PN dan Bersatu meskipun siasatan penuh masih belum lengkap ketika itu. Ini adalah bukti jelas menunjukkan wujud konspirasi jahat ke atas Muhyiddin, PN dan Bersatu, katanya menerusi laporan polis dikongsikan pada Rabu. Razali yang juga pengurusi Bersatu Terengganu turut mendakwa Anwar telah menyalahgunakan kuasanya selaku Perdana Menteri ke-10 dengan menekan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memulakan siasatan ke atas kepimpinan Bersatu. Ujar beliau, tindakan itu bertujuan memberi persepsi yang buruk kepada parti berkenaan dan cuba menampakkan fitnah dan tumahan mempunyai asas bagi menghancurkan PN. Justru jelasnya, laporan polis dibuat untuk menghalang perbuatan jenayah dan mengekang penyalahgunaan kuasa dan kuasa oleh pemimpin kerajaan yang menggunakan agensi penguat kuasa serta menyalahgunakan proses undang-undang demi kepentingan survival politik. Semua tindakan undang-undang yang dikenakan ke atas PN, Bersatu, Muhyiddin dan kepimpinan PN yang lain termasuk membekukan akaun Bersatu, jelas menunjukkan konspirasi jahat dengan menyalahgunakan proses undang-undang dan bermotifkan pendakwaan politik. Tujuan sebenar Anwar, Ahmad Zahid dan pakatan mereka dalam Pakatan Harapan PH adalah untuk menimbulkan kebencian dan kemarahan rakyat kepada PN. Ia juga bertujuan menjatuhkan maruah daripada parti yang bersih kepada korupsi dan rasuah yang akan meresahkan rakyat serta menghakis kepercayaan kepada PN khususnya bagi menghadapi PRN akan datang, ujarnya lagi. Sekian berita, salam Malaysia Madani. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas hari ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Anwar mahu siasatan LCS mesti diteruskan. Berita penuh. Anwar Ibrahim hari ini menegaskan siasatan berhubung isu pembinaan kapal tempur pesisir LCS mesti diteruskan kerana pendakwaan peringkat awal sebelum ini tidak mencukupi memandangkan ia melibatkan skandal berskala besar dan ketirisan. Perdana Menteri berkata pendakwaan sebelum ini juga tidak bertindak kepada orang yang lebih utama dikatakan terlibat dalam isu perolehan LCS tersebut. Arahan saya, siasatan mesti diteruskan termasuk LCS kerana saya rasa tindakan sebelum ini tidak cukup untuk membongkar dan bertindak terhadap orang utama yang dikatakan terlibat dalam kes ini. Jadi, biar siasatan diteruskan, katanya lagi. Ahli Parlimen Tambun itu berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahmad Fadli Syahari
PN Pasir Mas pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri mengenai keseriusan kerajaan dalam mengambil tindakan terhadap tata kelola yang tidak telus termasuk LCS. Anwar berkata perkara itu telah disampaikan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk tindakan lanjut dan badan berkenaan memaklumkan akan ada pendakwaan peringkat kedua. Dia juga menegaskan arahannya kepada badan-badan penguatkuasaan termasuk SPRM adalah menyeluruh. Sebab itu, ada Ketua Bahagian UMNO Shah Alam yang didakwa tetapi tidak difokus. Maknanya, sesiapa sahaja yang didapati oleh SPRM dan buktinya kuku oleh peguam negara harus terima kenyataan pendakwaan, katanya. Anwar turut mengulangi pendirian tidak akan campur tangan dalam sebarang kes pendakwaan di mahkamah melibatkan pemimpin tertentu, termasuk mengurangkan atau mengetepikan pendakwaan terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Selain itu, Anwar turut mempersoal tumahan yang dilemparkan oleh pihak pembangkang yang mengaitkannya dengan pendakwaan tertentu. Kena ingat, sebagai Muslim bertanggungjawab, adakah anda yakin dan ada bukti bahawa Anwar campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Kalau tak, ada itu zalim jawabnya. Guna nama agama dan fitnah orang, sebut nama saya. Saya tidak campur tangan. Boleh tanya SPRM dan peguam negara. Malah arahan daripada saya pun, tindakan yang dilakukan mesti berdasarkan fakta dan bukti kuat. Saya sokong. Tetapi jangan aniaya. Jangan ada satu alasan yang longgar yang boleh dicabar dan dipertikai, katanya. Sehubungan itu, Anwar berkata, jangan mudah menghukum dirinya kerana dia bukan seorang ahli politik murahan. Sementara itu, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, kerajaan mengambil beberapa langkah bagi menjamin tata kelola yang baik, termasuk menghentikan semua kaedah perundingan terus, sebaliknya diurus melalui tender. Dia mengakui memang terdapat keperluan dalam negara untuk mengagihkan projek kepada kontraktor Bumi Putra. Tetapi ia juga perlu melalui proses tender atau tender terhad selain peruntukan secukupnya kepada golongan yang memerlukan. Anwar memaklumkan senarai 475 orang ketua pegawai digital dilantik bertindak sebagai penaraju pendigitalan di agensi kerajaan dalam usaha penambahbaikan tata kelola kerajaan dalam pendigitalan sektor awam. Menurutnya, unit pemodenan tadbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu turut ditugaskan semula untuk memberi perhatian dari sudut perancangan dan pengurusan tadbir selain menubuhkan jawatan kuasa pemantauan pelaksanaan Cloud Framework Agreement JPP CFA. Sekian berita, salam Malaysia Madani.